'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus. Now, dalam episod lepas, saya berkata begini. Jika Yesus telah benar-benar mati dan dimakamkan, maka Yesus telah benar-benar bangkit semula. Dalam Injil Matius ini, penulis menceritakan hal tentang kebangkitan Yesus dengan ringkas dan padat. Kalau kamu ingin mengetahui dengan lebih lagi tentang kematian Yesus dan juga kebangkitannya dan juga fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus, saya sarankan kamu dengar daripada episod-episod podcast ini. Now, mari saya bacakan dahulu daripada Markus bab ke-16 daripada ayat pertama hingga ayat ke-8. Dan saya bacakan melalui AVB Alkitab versi Borneo. Setelah tamat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli ramuan rempah untuk melumuri jenazah Yesus. Pada awal pagi hari pertama minggu itu, mereka sampai di makam itu ketika matahari terbit. Mereka berkata-kata sesama sendiri, "Siapa yang akan menggulingkan batu daripada pintu makam untuk kita?" Apabila mereka memandang makam itu, mereka mendapati batu yang sangat besar itu telah pun digulingkan. Mereka masuk ke dalam makam itu dan melihat seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sebelah kanan. Mereka sungguh terkejut dan ketakutan. Tetapi dia berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalib. Dia telah bangkit semula. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan jenazahnya. Tetapi pergilah, beritahu murid-muridnya termasuk Petrus bahwa dia mendahulumu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Mereka pun segera keluar dan berlari meninggalkan makam itu kerana mereka gemetar dan keheranan. Mereka tidak berkata apa-apa kepada sesiapa kerana mereka takut. Ini firman Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat pertama, setelah tamat hari Sabat, mereka membeli ataupun melakukan persiapan. Kemudian dalam ayat kedua dikatakan pada awal pagi hari pertama minggu itu, barulah mereka pergi dan mereka sampai ke makam itu. Dan ada 3 orang yang pergi ke sana. Ditulis dalam Injil Markus ini, pertama iaitu Maria Magdalena yang juga telah dinyatakan dalam Markus bab ke-15 ayat ke-40 dan juga ayat ke-47, dan juga akan dinyatakan lagi dalam Markus bab ke-16 ayat ke-9. Dikatakan kepada Maria Magdalena yang telah disembuhkan oleh Yesus daripada dirasuk 7 roh iblis dahulu. Kemudian Maria yang kedua ialah Maria ibu Yakobus, dan inilah Maria yang sama dalam ayat Markus bab ke-15 ayat ke-40. Dikatakan Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Dan kemudian dinyatakan Salome, dan ini juga dinyatakan dalam Markus bab ke-15 ayat ke-40, dan besar kemungkinan dia ialah ibu kepada Rasul Yakobus dan juga Yohanes. Nah, 3 orang daripada mereka. Saya rasakan ada juga wanita-wanita yang lain. Tapi dikatakan mereka membeli ramuan rempah. Dan inilah seperti wangian ataupun minyak. Dan ini tanda hormat mereka, seperti bagaimana kita pada zaman sekarang membawa bunga ke makam. Tetapi ianya lebih daripada itu. Kerana dikatakan mereka membeli ramuan rempah untuk melumuri jenazah Yesus. Melumuri ataupun meminyaki jenazah Yesus. Sebelum ini mereka tak sempat melakukannya kerana masanya sangat singkat. Kalau kamu lihat lagi daripada Markus bab ke-15 ayat ke-42, jaraknya seperti saya katakan dalam video yang lepas, lebih kurang hanya 3 jam sebelum Sabat. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka, kalau kamu baca dalam Markus bab ke-15 ayat ke-47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, sama juga Maria ibu Yakobus, memperhatikan tempat makam itu. Mereka hanya mampu memperhatikan saja. Dan di sini dikatakan barulah mereka kembali semula untuk meminyaki ataupun melumuri jenazah Yesus. Dikatakan mereka pergi.
pada awal pagi hari pertama minggu itu. Hari pertama bagi mereka ialah Ahad bagi kita. Ini kerana hari sebelumnya ialah hari Sabtu, iaitu hari Sabat bagi mereka. Now, dalam pengiraan hari untuk orang Yahudi, itu ialah selepas 3 hari selepas Yesus dimakamkan, dan ataupun selepas Yesus mati di kayu salib. 3 hari. Tapi kita kena ingat, dalam pengiraan hari bagi orang Yahudi, mereka tidak kira hari sepenuhnya seperti 75 jam, bukan. Walaupun separuh ataupun beberapa jam untuk hari yang berikutnya, itu juga dikira sebagai 1 hari. Nah, kalau ikut kiraan, betul-betul 3 hari selepas Yesus mati, disalibkan dan dikebumikan, dimakamkan, Yesus bangkit semula. Ini sesuai dengan firman ataupun nubuat Yesus sendiri. Dalam Injil Markus sahaja, kita melihat 3 kali Yesus menyatakan tentang dia akan bangkit semula selepas 3 hari. Satu dalam Markus bab yang ke-8, Markus bab yang ke-9 dan juga Markus bab yang ke-10. Tapi mari saya bacakan daripada Markus bab yang ke-10 ayat ke-33 hingga ayat ke-34. Ini kata Yesus kepada para muridnya. Dia katakan begini, "Dengarlah, kita sekarang pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan menyerahkannya ke tangan bangsa asing. Mereka akan mengejeknya, menyebatnya, meludahinya dan membunuhnya. Pada hari ketiga, dia akan bangkit semula," kata Yesus. Dan itulah nubuat Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Dan di sini kita melihat betul-betul 3 hari selepas itu, Yesus bangkit semula. Wow, sebagaimana apa yang Yesus sendiri telah firmankan ataupun nubuatkan tentang dirinya sendiri. Nah, dikatakan dalam ayat ketiga, mereka bertanya sesama sendiri, siapa yang akan menggulingkan batu daripada pintu makam untuk kita? Itu persoalan mereka semasa dalam perjalanan. Kali terakhir kedua Maria ini melihat Yesus, dikatakan dalam ayat Markus bab ke-15 ayat ke-47 yang saya bacakan tadi, mereka memperhatikan tempat makam itu. Jadi mereka sendiri telah melihat bagaimana Yusuf dan mungkin juga Nikodemus dan mereka yang lain, mereka sendiri telah melihat bagaimana jenazah Yesus telah diturunkan di kayu salib, telah dikafankan, telah dibaringkan dan telah dimakamkan, dan juga batu telah ditutup. Dan mereka sendiri, saya katakan, mereka memperhatikan tempat makam itu. Jadi mereka tahu di manakah makam itu terletak. Dan oleh itu, apabila mereka pernah melihat bagaimana makam Yesus itu telah ditutup dengan batu, sebab itu mereka bertanya sesama sendiri, siapa yang akan menggulingkan batu daripada pintu makam untuk kita? Itu persoalan mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi selepas itu. Apa yang terjadi selepas itu ialah, kalau kamu baca dalam Injil Matius bab ke-27 ayat ke-66, ada 2 perkara yang terjadi tentang makam itu yang tidak diketahui oleh para wanita ini. Yang pertama ialah makam itu telah dimateraikan, dan kedua, ada para pengawal ataupun askar yang berjaga di situ. Jadi mereka tertanya-tanya, bagaimana dengan batu di makam itu? Siapa yang akan menolong mereka untuk menggulingkannya supaya mereka boleh meminyaki ataupun melumuri jenazah Yesus? Tetapi sedang mereka dalam perjalanan, dikatakan daripada ayat ke-4, apabila mereka memandang makam itu, mereka mendapati batu yang sangat besar itu telah pun digulingkan. Mereka masuk ke dalam makam itu dan melihat seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sebelah kanan. Mereka sungguh terkejut dan ketakutan. Ini seolah-olah mereka tidak peduli tentang batu itu lagi. Walaupun tadi mereka bertanya soalan, siapa yang boleh mengalihkannya? Tapi sekarang kita melihat seolah-olah mereka tidak peduli lagi tentang batu itu. Sejurus lepas mereka melihat batu itu telah digulingkan, dikatakan dalam firman, mereka masuk ke dalam makam itu. Yang lebih penting bagi mereka, ataupun yang lebih merisaukan dan perkara yang mereka sangat-sangat peduli, ialah tentang jenazah Yesus.
Wow, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih wanita-wanita ini kepada Yesus Kristus. Sehingga kan mereka tidak bertanya soalan tentang batu itu lagi. Mereka terus masuk ke dalam makam dan cuba mencari jenazah Yesus. Dan mereka tidak menemuinya. Apa yang mereka lihat dikatakan dalam firman ini, mereka melihat pemuda berjubah putih. Nah, itu ada beberapa perkara tentang ini kalau kamu juga membaca dalam Injil-Injil yang lain. Kalau kamu pergi ke Injil Matius dalam bab yang ke-28, dikatakan ada seorang malaikat yang mengguling batu itu. Dan dia duduk di atas batu itu, iaitu di antara di luar makam dan juga di dalam makam. Betul-betul di depan pintu, iaitu duduk di atas batu. Wow, satu malaikat. Tapi dalam Injil Markus dikatakan seorang pemuda. Dan kalau kamu baca lagi daripada Injil Yohanes, dikatakan ada dua orang malaikat di dalam makam itu. Dan juga kalau kamu baca Lukas bab yang ke-28, ada lagi dikatakan ada dua orang lelaki di dalam makam itu. Oleh itu mari saya cuba menjawab 3 persoalan ini. Yang pertama, siapa yang ada di sana? Adakah itu pemuda? Adakah dia malaikat? Ataupun adakah dia seorang lelaki? Dan jawapannya ialah ketiga-tiganya. Biasanya malaikat, kalau kamu baca di dalam, khususnya dalam perjanjian lama, malaikat kalau dia menunjukkan diri dia, manifestasi dia kepada manusia, dia biasanya akan datang dalam bentuk manusia. Dan kalau orang yang beriman betul-betul telah tahu siapakah orang ini, mereka sedar bahawa ini malaikat, tetapi malaikat seringkali menunjukkan dirinya sebagai menjelma sebagai seorang manusia. Dan selalunya ialah seorang lelaki dan seorang pemuda. Kalau bahasa Inggeris dia lebih jelas lagi. Kalau kamu baca dalam bahasa Inggeris, setiap kali kalau malaikat itu dinyatakan address, ianya diaddress sebagai he, iaitu menunjukkan seorang lelaki. Tapi malaikat kita tahu tidak ada jantina. Setiap kali kalau malaikat menunjukkan dirinya, dia akan menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia dan selalunya konsisten seorang lelaki. Jadi tidak ada isu tentang pemuda, malaikat ataupun lelaki. Ini ialah malaikat yang menjelma sebagai lelaki dan umur dilihat oleh mata mereka seorang pemuda. Nah, soalan yang kedua, adakah seorang malaikat ataupun dua orang malaikat? Nah, besar kemungkinan ada dua orang malaikat. Tetapi hanya ada seorang saja yang menjadi keutamaan, highlight, iaitu dia ialah juru cakap. Oleh itu kadang-kadang kamu membaca tentang kesaksian tentang malaikat ini, ada yang highlight dua, ada yang highlight seorang. Dan biasanya kalau dua orang, seorang akan menjadi juru cakap. Contohnya kalau kita melihat tentang para rasul yang lain, ada 12 rasul kan, tetapi biasanya yang menjadi juru cakap bagi para rasul ialah Rasul Petrus, dan dia bercakap bagi pihak mereka yang lain. Begitu juga saya rasakan dan besar kemungkinan ada dua orang malaikat, tapi seorang menjadi juru cakap yang di-highlight di dalam petikan firman ini. Dan soalan ketiga, di mana peristiwa ini terjadi? Di dalam ataupun di luar? Ketiga-tiga Injil menyatakan dalam Injil Markus dikatakan di dalam Injil Yohanes di dalam makam, dan dalam Injil Lukas juga dikatakan di dalam makam. Tetapi ada perbezaan sedikit dalam Matius bab yang ke-28, dikatakan malaikat itu duduk di atas batu. Dan ini saya lihat sebagai dia dekat dengan pintu. Dia tidak di dalam, dia juga tidak di luar. Dia perantaraan di luar dan juga ataupun di dalam. Dan itu ada penjelasan yang kita boleh jelaskan lagi, tapi yang penting ialah ini. Pendek kata, semua tentang soalan ini ianya boleh dijelaskan, dan juga ada juga variasi sedikit kita perhatikan di sana. Isu utama dialah ini, ianya bukan tentang berapa orang, siapa yang bercakap dan sebagainya. Semua itu boleh dijelaskan, tapi isi utamanya sangat-sangat jelas bagi kita, iaitu ini. Malaikat syurga mengisytiharkan bahawa Yesus
telah bangkit semula. That is the whole point. Malaikat syurga bersaksi dan mengisytiharkan bahawa Yesus telah bangkit semula. Dan ini konsisten dalam Injil Markus, Lukas, Matius dan juga Yohanes. Yesus telah dibangkitkan. Dan malaikat inilah yang mengisytiharkannya kepada mereka yang berada di sana. You see, perbezaan kesaksian ini juga menunjukkan bahawa para penulis Injil, mereka bebas menceritakan Injil. Mereka bebas melihat daripada sudut pandangan Maria ataupun sudut pandangan Petrus, Yohanes dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bukan rekaan semata-mata. Tentang kebangkitan Yesus ataupun kesaksian ini bukan rekaan semata-mata. Kerana kalau ianya rekaan semata-mata, kesemua ceritanya akan menjadi sama. Dan bayangkan kita ada 4 Injil dan semua ceritanya sama, itu menunjukkan sebenarnya ada sesuatu penipuan terjadi. Tapi kalau kita melihat daripada pelbagai sudut dan juga perspektif, ianya menunjukkan hal yang sama, iaitu malaikat daripada syurga mengisytiharkan bahawa Yesus telah bangkit semula. Ianya menguatkan lagi hujah bahawa ini benar-benar terjadi. There is a sameness tetapi ada sedikit variasi di dalam penceritaan ini. Wow, ini menunjukkan kepada kita bahawa penulis Injil bebas menceritakan Injil menurut perspektif ataupun menurut kesaksian berbeza-beza orang. Tetapi untuk menyatakan sesuatu yang benar dan jelas bahawa mereka syurga mengisytiharkan bahawa Yesus telah bangkit semula. Dan kita melihat respon para wanita ini, mereka terkejut dan ketakutan. Dalam ayat ke-8 dikatakan, mereka pun segera keluar dan berlari meninggalkan makam itu kerana mereka gemetar dan keheranan. Mereka tidak berkata apa-apa kepada siapa kerana mereka takut. Kamu lihat emosi mereka, terkejut, ketakutan, gementar, keheranan, dan dikatakan lagi mereka takut. Dan itu adalah respon yang penting, dan juga ini juga menunjukkan bahawa cerita ini benar. Kerana bayangkan mereka melihat malaikat yang berjubah putih. Dalam Injil Matius dikatakan bercahaya, dan ini menunjukkan bahawa ini emosi mereka yang sebenar pada ketika itu. Mereka betul-betul telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan dinyatakan dalam kitab mereka melihat malaikat. Dan ini juga membuktikan bahawa kejadian ini benar-benar terjadi. Biasanya kalau kamu mendengar orang membuat kesaksian mereka melihat malaikat ini dan itu, kemudian mereka sangat spontaneous, mereka tidak ada emosi. Tetapi kalau betul-betul orang melihat malaikat, inilah respon yang sepatutnya yang terjadi. Terkejut, ketakutan, gemetar, keheranan dan lagi takut. Dan ini konsisten di dalam Alkitab. Setiap kali contohnya Maria mendengar malaikat berbicara, dia ketakutan. Begitu juga dengan Zakaria dan mereka yang lain. Setiap kali mereka bertemu dengan malaikat, respon pertama ialah ketakutan, gemetar, keheranan, sama seperti yang dinyatakan dalam Injil Markus ini. Dan ini menunjukkan bahawa penceritaan ini ataupun this narrative ialah sangat-sangat benar dan konsisten dengan psikologi manusia. Right, now mari kita lihat, mari kita analyze tentang kata-kata malaikat ini. Saya bahagikan kepada 3 bahagian. Itu kamu boleh ambil daripada ayat ke-6 hingga ayat yang ke-7. 3 perkara yang saya ingin highlight tentang kata-kata malaikat ini. Yang pertama, malaikat ini berkata, jangan takut. Do not be afraid. Kenapa dia katakan jangan takut? Kerana mereka takut. Dan ini juga mengingatkan kita kepada kata-kata Yesus sebelum ini. Dalam Markus bab yang ke-5, Markus bab yang ke-6, Yesus seringkali mengatakan jangan takut, jangan takut, percaya, jangan takut, ini aku, kata Yesus. Dan ini juga ayat yang selalu digunakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Contohnya kalau kamu baca dalam Yosua bab yang pertama, dikatakan jangan gementar Yosua, ataupun jangan takut dan jangan kecut hati. Dan ini juga digunakan oleh malaikat. Dan ini malaikat katakan jangan takut, do not be afraid. Dan ini konsisten. Ini sepatutnya sesuatu yang menggembirakan ataupun memberi sukacita kepada mereka pada ketika itu. Oleh itu malaikat ini berkata jangan takut. Ayat yang kedua,
dia telah bangkit semula. Yesus telah bangkit semula. Nah, saya rasakan malaikat ini tidak sabar-sabar untuk menyatakannya kepada para wanita ini. Dia telah bangkit semula. He is risen. Kalau kamu ingat lagi, semasa kelahiran Yesus juga dinyatakan dalam Lukas bab yang kedua ayat ke-10 hingga ayat ke-11 dikatakan begini. Malaikat itu berkata kepada mereka, iaitu para gembala, jangan takut. Aku membawa kepadamu berita baik yang akan memberikan sukacita besar kepada seluruh umat. Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, iaitu Kristus Tuhan. Malaikat mengumumkan tentang kelahiran Yesus. Jangan takut. Begitu juga di sini kita melihat dalam Markus bab yang ke-16, malaikat mengumumkan kepada para wanita ini, jangan takut. Yesus telah bangkit semula. Semasa kelahiran Yesus dan juga semasa kebangkitan Yesus. Ini dua berita baik. Yesus telah datang dan Yesus telah bangkit semula. Wow, haleluya. Dan ayat yang ketiga ialah ini. Kamu akan melihatnya. Dikatakan dia telah bangkit semula, dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan jenazahnya, ayat ke-7. Tetapi pergilah, beritahu murid-muridnya termasuk Petrus bahwa dia mendahulimu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Lihatlah makam kosong, kata malaikat ini. Pergilah, beritahu semua orang. Dan Yesus dikatakan dia akan mendahului mereka sebagaimana yang telah Yesus firmankan. Di mana Yesus firmankan ini? Di dalam Markus bab yang ke-14 ayat ke-28. Ini juga sebelum Yesus mati di kayu salib. Yesus juga bernubuat. Wow, sebagaimana Yesus katakan 3 hari dia akan bangkit semula. Sekarang Yesus juga telah menyatakan sebelum semuanya terjadi dalam Markus bab yang ke-14 ayat ke-28. Tetapi setelah aku bangkit semula, kata Yesus, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kamu akan melihat Yesus, kata malaikat ini. Wow, 3 ayat ini sepatutnya memberi dorongan kepada mereka, sukacita kepada mereka. Tapi mereka jadi takut, gemetar dan keheranan. Dan itulah respon yang sepatutnya mereka adalah pada ketika itu. Tapi sekarang kalau kita membacanya, ini sepatutnya memberi sukacita kepada kita. Ayat yang pertama, jangan takut. Ayat kedua, Yesus telah bangkit semula. Dan ayat yang ketiga, kamu akan melihatnya. Wow, mari saya tutup petikan ini. Wah, yang sangat menarik. Mari saya tutupnya dengan membaca daripada 1 Korintius bab yang ke-15. Saya sarankan kamu baca keseluruhan bab ini kalau kamu ada masa. Ianya sangat penting. 1 Korintius bab ke-15. Nah, mari saya hanya berfokus kepada ayat ke-13, 14, ayat ke-17 dan ayat ke-20. Dikatakan begini. Jika tiada kebangkitan selepas mati, maka Yesus juga tidak dibangkitkan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pekabaran kami dan sia-sialah imanmu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih bergelumang dosa. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus bab ke-15 ini? Begini, jika tidak ada kebangkitan daripada kematian, maka Yesus tidak bangkit daripada kematian. Dan kalau Yesus tidak mati daripada kematian, maka iman kita sia-sia. Kita tidak ada pengharapan dan kita masih lagi hidup di dalam dosa. Kita masih lagi bergelumung dalam dosa kerana dosa kita belum lagi dihapuskan, belum lagi diampuni. Tetapi kata Paulus, dalam 1 Korintius bab yang ke-15 ayat ke-20, yang pertama dikatakan, tetapi Kristus memang telah dibangkitkan daripada kematian. Dan ini konsisten dengan pembacaan kita dalam Markus bab yang ke-16 dan juga Injil-Injil yang lain, dikatakan bahawa Yesus memang telah dibangkitkan daripada kematian. Now, kalau kebangkitan daripada kematian itu benar dan Yesus telah benar-benar bangkit daripada kematian, maka berbeza dengan yang tadi, maka kalau Yesus benar-benar bangkit, iman kita benar dan kita ada pengharapan dan dosa kita sudah dan boleh, kalau kita mengimani Yesus Kristus, dosa kita boleh diampuni. Iman kita benar, kita ada pengharapan dan dosa kita telah diampuni kalau kita beriman kepada Yesus Kristus. Mana satu yang benar? Adakah Yesus tidak bangkit ataupun Yesus telah bangkit? I will go with the scripture.
firman terang-terang menyatakan kepada kita, dan juga boleh dibuktikan dalam podcast saya sudah menyatakan bahawa Yesus benar-benar telah bangkit semula. Dan kalau Yesus telah bangkit semula, maka iman kita kepada Yesus Kristus itu benar, ianya bukan sia-sia. Maka kita ada pengharapan kepada pengharapan yang benar. We have future hope, we have hope today. Dan juga dosa kita telah diampuni bukan kerana perbuatan kita sendiri, tapi kerana iman kepada Yesus Kristus. Yesus benar-benar bangkit. Apakah respon kamu tentang hal ini? Nah, mari kita bertemu lagi di dalam episod yang akan datang. Shalom.